Bismillah, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini bertemu lagi kita bersama kitab Bidayatul Hidayah. Jadi insyaAllah kita menyambung kembali perbahasan daripada kitab ini, iaitu perbahasan menjaga kemaluan, menjaga tangan, menjaga kedua belah kaki, kemudian penutup bagi perbahasan ijtinab al-ma'asi. Kita baca: wa ammal farju fahfadhuhu an kulli ma harrama Allah ta'ala وكن كما قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولا تصلوا إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر وحفظ القلب عن التفكر وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها. Jadi Maulana Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut, dan adapun farash, iaitu kemaluan, maka jagalah kamu akan dia daripada setiap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kamu. Antara perkara yang diharamkan ialah zina, liwat, iaitu mendatangi seseorang mengikut jalan belakang, mengikut dubur, sama ada berlaku antara lelaki dengan lelaki ataupun lelaki dengan perempuan, walaupun perempuan tu isteri dia sendiri, hukumnya haram. Wal musahaqah, iaitu lesbian. Begitu juga apa tu kita sebut sebagai al-mufakhadhah, belaga al-fakhidh, iaitu belaga apa? Peha, antara lelaki dengan lelaki. Al-istimna', mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri, hukumnya juga haram. Tapi keluarkan air mani dengan tangan isteri ataupun tangan hamba, ianya dibenarkan dalam syarak. Ianya dibenarkan dalam syarak. Jadi yang tak boleh ialah al-istimna' bil yad, mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Tangan kat sini bukan maksud tangan semata-mata lah, apa-apa alat sekalipun. Bila mana seseorang tu mengeluarkan air mani dia dengan tangan dia ke, dengan bantal ke, dengan apa-apa cara sekalipun, hukumnya haram. Yang boleh dengan cara menggunakan tangan isteri, tangan hamba dia yang perempuan, itu tidak ada masalah. Kemudian wal wat'u fil haid, itu juga haram, bersetubuh dengan isteri ketika mana isteri sedang haid, ataupun ketika mana isteri sedang suci. Tapi sebelum dia mandi daripada haid. Maknanya lagu mana? Isteri sedang haid, kemudian dia suci. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun dah suci daripada haid, maknanya dah terputus daripada haid, nak bersama mesti isteri mandi dulu, mandi wajib dulu, barulah boleh bersama. Jadi kalau sebelum mandi wajib suami dah mendatangi isteri, hukumnya tidak boleh lah, haram. Mesti mandi dulu. Juga perkara yang diharamkan oleh syarak yang berkait rapat dengan kemaluan ni ialah ityanul bahaim, mendatangi binatang. Na'udzubillah. Mendatangi lembu ke kambing ke, hukumnya haram. Wa kun kama qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi Imam Ghazali pesan kepada kita, jadilah kamu orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang apa? Orang yang
menjaga kemaluan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini ayat surah apa nama? Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang yang beriman. Orang yang macam mana orang yang beriman tu? Orang yang menjaga kemaluan mereka daripada perkara-perkara yang haram. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Melainkan ke atas isteri-isteri mereka dan juga ke atas apa yang mereka miliki daripada hamba-hamba wanita. Yang itu tidak ada masalah lah. Yang itu halal. Jadi disifatkan orang yang beriman ialah orang yang menjaga kemaluan mereka daripada perkara haram, melainkan perkara yang halal, maka tidak ada masalah untuk dibuat, iaitu bersama dengan isteri, bersama dengan hamba yang mereka miliki, itu tidak ada masalah. Fa innahum ghairu malumin. Sesungguhnya ketika itu mereka tidak dicela lah. Sebab apa? Sebab menggunakan kemaluan mengikut jalan syarak, mengikut keizinan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh sebut wala tasilu ila hifdzil farji. Kamu tidak akan sampai kepada penjagaan, ataupun kamu tidak akan sampai kepada hakikat penjagaan faraj, kemaluan, illa melainkan. Jadi nak jaga faraj, mesti kita jaga perkara-perkara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali ini. Kalau kita tak jaga yang ni, maka faraj pun sebenarnya tidak akan terjaga dengan baik. Apa dia Imam Ghazali sebut wala tasilu ila hifdzil farji illa. Kamu tidak akan sampai kepada hakikat menjaga kemaluan illa melainkan bihifdzil ain, melainkan dengan menjaga mata, anin nazar, daripada memandang kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, wa hifdzil qalbi anit tafakkur, jaga hati, akal daripada berfikir akan kecantikan-kecantikan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Fikir cantik bini orang lain ataupun cantik kawan perempuan dia yang tidak halal bagi dia. Tak, itu. Tinggalkan perkara-perkara tersebut. Ialah satu jalan untuk kita jaga kemaluan. Wa hifzi al-batni an-syubhah wa an-shiba. Juga jaga perut daripada syubhah dan juga daripada terlampau kenyang. Boleh? Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya empat perkara ini, iaitu melihat kepada perkara yang haram, fikir benda-benda yang tidak elok, makan benda yang syubhah, ataupun makan benda yang halal tapi sehingga kenyang yang melampau. Empat perkara ini muharrikatun. Empat perkara ini dianggap sebagai penggerak kepada syahwat, wa magharisiha, dan usul kepada syahwat. Selesai di situ bagi perbahasan menjaga kemaluan. Kemudian kita berpindah kepada tangan. Anggota yang keberapa ni? Anggota yang keenam yang Al-Imam Ghazali minta kita jagalah. Jadi disebut wa ammal yadani, adapun dua tangan, fahfazhuma, maka jagalah ia, maknanya jagalah kedua-duanya, antadriba bihima musliman, daripada kamu pukul dengan tangan tersebut orang muslim ataupun orang kafir yang zimmi. Jangan. Imam Ghazali pesan, tangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita jangan buat pukul orang, rembat orang. Tak sama ada orang tu Islam ataupun kafir yang zimmi. Jangan kita pukul tanpa kebenaran daripada syarak. Ada. Jadi tak bolehlah kita pukul orang Islam ni. Pukul kat muka ke, tak, atau membunuh, sama ada dengan mubasyarah. Mubasyarah ni maknanya kita ambil pisau, kita tusuk perut dia, dia mati. Ataupun bisabab, contohnya kita gali parit ataupun gali bi'r, perigi lubang, kemudian orang tu lalu, orang tu jatuh dalam tu, mati. Jadi kita bukan pergi bunuh dia betul-betul, tak, tapi disebabkan lubang yang kita buat tu lah, dia mati. Tak.
itu semua tu dilarang. Dilarang. Okey. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Ad-Diyat, daripada Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahla as-sama'i wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'minin lakabbahumullahu fin-nar." Kalaulah ahli langit, mana seluruh ahli langit dan seluruh ahli bumi bergabung untuk membunuh seorang mukmin, maka Allah Ta'ala akan masukkan, humbankan semua sekali tu ahli langit dan ahli bumi dalam api neraka. Ramai lah, ahli langit ni ramai, ahli bumi pun ramai. Jadi mereka berpakat untuk bunuh seorang, bukan dua orang, seorang, demi mukminin. Maka bila bunuh seorang, Allah Ta'ala akan humbankan semua sekali yang duduk di langit, yang berpakat tu, dan semua sekali di bumi ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi Maulana Syekh sebut, wa ammal yadan fahfadhuhuma an tadriba. Tu kalau belajar nahwu, an tadriba tu an masdariyah. Bila masuk pada fi'il mudhari', an tu ada kuasa, ada power untuk ubah tadriba tu jadi masdar. Kalau kita nak takwil, bunyinya begini, wa ammal yadani fahfadhuhuma an darbika. Sebab daraba yadribu darban, jadi masdar kepada daraba keluar darb. Ka tu kita jumpa daripada tadriba anta, maka disebut darbika. Muslimah tu maf'ul bagi darbika, sebab darbika masdar yang beramal dengan amalan fa'il. Itu dalam ilmu nahwu lah, kena belajar lah tu. Tak. Okey. Wa ammal yadani fahfadhuhuma an tadriba bihima musliman aw tatanawala bihima malan haraman. Jadi ada beberapa perkara yang Imam Al-Ghazali minta kita jaga. Yang pertama, tangan jangan buat pukul orang. Yang kedua, aw tatanawala bihima malan haraman, jangan gunakan tangan untuk mengambil dengan keduanya, iaitu dengan kedua tangan, harta yang haram. Contoh, bila kita berniaga, kita kurangkan timbangan. Sepatut orang beli sekilo Arabic gam, tak, kita letak 970 gram. Orang tu tak perasan-perasan pun, orang beli tu ambil, dia bayar, dia makan terus lah, tak buka, dia tak balik timbang. Tak ada orang sampai ke peringkat lagu tu. Walaupun jarang-jarang tu ada, tapi kebanyakannya bila orang beli ni, balik tu orang percaya, orang makan terus lah. Jadi kita yang penjual ni, kita kurangkan wazan tu, berat tu, hukumnya haram. Harta yang kita makan tu haram. Au tatanawala bihima malan haraman au tu'ziya bihima ahadan minal khalqi. Juga kita diminta jaga tangan kita daripada apa? Tu'ziya, menyakiti dengan tangan kita mana-mana makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pukul ke, dengan tolak ke, bagi jatuh. Tak. Au takhuna bihima fi amanatin aw wadi'atin, ataupun kita menggunakan tangan kita untuk apa? Khianat. Diberi amanah, kita khianat dengan menggunakan tangan kita. Orang bagi wadi'ah, barang kepada kita untuk kita jaga, dia nak bermusafir, kita gunakan tangan untuk menipu orang tersebut. Tak. Ketika itu hukumnya haram. Jadi kena jagalah tu. Kena jaga apa? Daripada pukul orang, daripada makan benda haram, daripada menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada khianat. Au taktuba bihima, ay wa amal yadan fahfadhuhuma an taktuba bihima ma la yajuzu nutqu bihi fa innal qalama ahadul lisanain. Imam Ghazali minta juga kita jaga tangan kita daripada menulis perkara-perkara yang tak boleh kita ucapkan, yang haram kita ucapkan. Jadi apa-apa yang haram kita
tulis, haram kita ucapkan. Apa-apa yang haram kita ucapkan, haram juga kita tulis. Boleh? Tu. Jadi diminta untuk kita jaga dua tangan daripada menulis perkara yang haram untuk kita ucapkan. Contoh maki hamun, maki orang tu, ejek orang ni, pelekeh orang tu, itu haram. Kita menggunakan lidah kita. Ad-du'a'u 'alal khalq, mendoakan keburukan untuk makhluk yang lain. Tak mencerca, mengadu domba guna mulut kan. Itu semua haram. Mengumpat haram. Maka haram juga kita buat perkara yang sama dengan tangan. Menulis di Facebook, menulis di Twitter dan sebagainya lah. Haram dah ke tu. Jadi kalau nak tulis benda baik lah, InsyaAllah. Kalau nak tulis benda baik. Fahfazi al-qalama amma yajibu hifdhul lisani anhu. Maka jagalah tulisan kamu daripada menulis perkara-perkara yang tidak boleh disebut oleh mulut. Tu. Boleh? Dalam sebuah syair ataupun nazam yang ditulis oleh Zu An-Nun Al-Misri menggunakan Bahrul Wafir, beliau berkata, wa ma min katibin illa sayabli ataupun sayabla wa yubqi ad-dahru ma katabat yadahu fala taqtub bikaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Maknanya apa? Wa ma min katibin, tidak adalah orang yang menulis illa sayabla, melainkan dia akan mati. Tak, kita ni yang menulis di Facebook, sama ada benda baik, benda buruk, menulis di laman-laman sosial, sama ada benda baik ataupun benda yang jelek, semua kita ni akan mati. Wa yubqid dahru ma katabat yadahu, akan tetapi zaman akan mengekalkan apa yang kita tulis. Maknanya bila kita mati, tulisan kita di Facebook tu masih wujud, masih ada. Maka fala taqtub bikaffika ghayra syai'in, maka janganlah kamu tulis menggunakan tangan kamu selain daripada sesuatu yang yasurruka fil qiyamati antarah, melainkan perkara yang menyebabkan kamu seronok, gembira untuk lihat apa yang kamu tulis tu di akhirat ke kelak. Jadi nak tulis benda baik lah. Ini yang dipesan oleh Al-Habib Ahmad Al-Maqdi kepada diri saya ketika mana saya nak balik ke Malaysia lah. Mungkin dia tengok ada tak kena dalam tulisan-tulisan saya di Facebook, maka dia tegur saya. Lama dia tegur saya, dia bagi nasihat. Oleh sebab itulah sekarang ni saya dah tak berapa berminat dah tulis perkara-perkara, isu-isu yang menjadikan masyarakat bingung ataupun berpecah belah, ataupun perkataan yang nampak macam menghina, mengherdik, mempelekeh orang lain. Dulu mungkin ada lah, sekarang ni insya-Allah makin kurang. Jadi itulah nikmat berguru ni. Nikmat berguru itu, guru nampak kekurangan kita, dia tegur kita, kita pun slow berubah, insya-Allah. Kemudian Syekh berpindah kepada kaki pula. Ini yang terakhir ni, anggota yang terakhir yang kita diminta jaga. Wa amma rijlan fahfazhuma an tamshiya bihima ila haram. Maka kedua belah kaki kamu jagalah keduanya daripada berjalan dengan keduanya kepada perkara yang haram. Contoh berjalan untuk mengumpat orang. Dia ada grup WhatsApp taman. Jadi petang ni kita berkumpul di rumah Cik Nak. Untuk apa? Untuk kita mengumpat anak Pak Ali, contohlah. Jadi orang kampung, makcik-makcik bawang ni yang duduk keliling rumah Cik Nak tu pun bergegas menggunakan kaki mereka berjalan ke rumah Cik Nak sambil-sambil minum syai bil halib. Dan mereka mengumpat anak Pak Abu ke anak Pak Ali ikutlah. Itu haram.
ataupun menggunakan kaki ni untuk mencari aurat manusia, aib manusia. Kita diminta tutup aib manusia. Aib manusia yang manusia buat dalam rumah, kita diminta tutup. Jangan kita buka. Hukumnya haram. Kemudian au tas'a bihima ila babi sultanin zalim fa innal mashya ila salatini adh-dhalamati min ghairi daruratin wa irhaqin ma'siyatun kabirah fa innahu tawadhu'un wa ikramun lahum ala dhulmihim. Begitu juga Maulana Syekh Al-Imam Imam Ghazali ni lah minta kita pelihara kaki kita daripada pergi menggunakan dua kaki itu kepada pintu-pintu pemimpin yang zalim. Pergi ke pintu pemimpin yang zalim dalam masa yang sama hati redha dengan kezaliman mereka. Sebab apa tak boleh tu? Fa innal mashya ila salatini adh-dhalamah. Sebab berjalan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim dalam keadaan redha dengan kezaliman mereka, min ghairi daruratin, tanpa hajat, tanpa darurah, tanpa hajat syarak, wa irhaqin ma'siyatun kabirah, itu ialah maksiat yang besar, maksiat yang besar. Jadi kita, terutama orang yang belajar agama lah, jangan menjadi orang yang mengampu pemimpin. Apa yang pemimpin sebut betul belaka. Tak ada nak ingkar ataupun nak kritik ataupun nak tegur, tak ada. Itu tak boleh lah. Kadang-kadang pemimpin tu orang yang baik, dia nak buat satu perkara yang baik untuk agama, tapi sebab dia tidak ada asas dalam bab agama, maka mungkin cadangan dia tu di luar di luar perkara yang sepatutnya lah. Jadi kalau kita berada dalam zon itu, dalam kawasan itu, dan kita boleh tegur, kita boleh bagi cadangan, bagi idea yang zahirnya menyalangi, membantah lah pandangan ketua kita tu, maka silakan. Tak, kenapa kita nak jadi kaki ampu? Apa yang disebut oleh bos, yes sir. Tak, sepatutnya bila duduk dalam satu komuniti ataupun dalam satu organisasi ni, dalam membincangkan satu perkara, mestilah ada kritikan, tolak terima tu mesti ada. Tak, terutama perkara yang berkait dengan agama lah. Mentelah lagi kalau yang bagi cadangan tu orang yang tak tahu, dia bagi cadangan je. Cadangan. Yang nak buatnya, tak, mungkin kita orang bawah ni dia tak buat, dan kita tengok benda tu tak sesuai. Jadi kita boleh sampaikan hasrat hati kita ataupun teguran lah daripada diri kita kepada cadangan pemimpin tu, ketua kita tu, dengan cara yang baik lah. Itu kalau itu cerita lain lah, tak berkait dengan apa yang disebut oleh Imam Ghazali tapi itu berlaku dalam realiti kita hari ni. Orang yang berduit ataupun pemimpin, dia baik, dia nak buat kebaikan untuk agama, tapi dia tu bukan bidang dia. Tak, maka kita yang tahu ni lah kena bercakap. Jangan angguk. Bila angguk saja, sekali agama tu nampak macam diperdagangkan. Nampak orang luar akan nampak buat mana puak ni. Tak, tu. Padahal niat orang atas tu baik. Jadi kita lah kena berani sikit lah. Kena berani sikit. InsyaAllah orang baik ni dia tak marah lah kita kalau kita tegur pun. Dia terima. Ataupun dia kata InsyaAllah kita akan fikir balik. Tu paling-paling tak lah. Tak. Tu. Itu bukan pengalaman saya tu. Tu cerita. Cerita daripada orang lain lah. Boleh? Okay. Fa innal mashya ila salatini adh-dhalamah min ghairi daruratin wa irhaqin ma'siyatun kabirah. Kerana berjalan menggunakan kaki ke pintu pemimpin yang zalim, dalam masa yang sama kita iktiraf, redha dengan kezaliman dia, itu dipanggil sebagai maksiatun, dianggap sebagai maksiatun, dosa yang besar. Fa innal mashya
fa innahu tawadhu'un, fa innahu ay fa inna al-mashya ilaihim tawadhu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Datangnya kita ke pintu-pintu pemimpin yang zalim ini dianggap sebagai tawadhu' dan ikram, memuliakan mereka ke atas kezaliman yang mereka buat. Sebab tu tak boleh kita pergi ke pintu-pintu pemimpin yang zalim. Sebab bila kita pergi, itu dianggap sebagai tawadhu', ikram, kita memuliakan kezaliman mereka tu. Boleh? Tapi benda ni atas niat jugalah. Atas niat juga. Yang eloknya kalau kita tak ada keperluan untuk pergi, tak payah pergilah ke pemimpin yang zalim ni. Tak. Sebab takut mungkin niat asalnya ikhlas, pergi sana kena jentik sikit dengan 3-4 ribu ringgit, kita berdiam. Tak. Begitu. Faham tu? Tidak dinafikan kita kena sentiasa bersangka baiklah dengan sebahagian ulama'-ulama' yang duduk dengan para pemimpin. Jangan kita ingat mereka ni makan gaji buta, tak buat kerja. Orang kita ni mudah sangat, netizen hari ni mudah sangat nak sangka buruk dengan orang. Tu. Ulama' ni ulama' kerajaan, diam membisu bila berlaku apa-apa maksiat apa tu dalam kerajaan ataupun maksiat dilakukan oleh orang-orang dalam kerajaan, maka ustaz-ustaz yang duduk dalam kerajaan ni senyap membisu. Dia tak semua benda teguran oleh mereka tu mereka nak update status di Facebook ataupun dia nak maklum kat kita sepatah baru dia orang boleh bagi nasihat. Tak. Mereka ada cara sendirilah nak menegur tu. Jadi kita bersangka baiklah. Bersangka baik. Boleh? Kita pun bukan buat apa pun untuk menegah kemungkaran tu berlaku. Bersangka baik sesama kita. Ini bergaduh. Ustaz yang duduk dalam kerajaan pelekeh ustaz yang bukan bekerja di bawah kerajaan. Ustaz yang luar daripada kerajaan ni pula pelekeh ustaz-ustaz yang duduk dalam kerajaan. Sedangkan masing-masing ada jasa lah. Ada jasa yang banyak. Kalau tak ada ustaz langsung, orang yang mengajar agama langsung dalam kerajaan, lagilah haru biru. Tak ada langsung nak counter balik benda-benda yang mungkin jahat dilakukan oleh pihak atasan ni. Kadang mereka lakukan bukan atas nama saja nak buat dosa, tak, sebab jahil, tak tahu hukum. Tu. Terus waqad amara Allah Ta'ala bil i'radi anhum fi qawli ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jadi Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk berpaling daripada pemimpin yang zalim ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wala tarkanu ay wala tamilu wala taskunu. Jangan kamu cenderung hati, jangan kamu dekat ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang membuat zalim, fatamassakumun nar. Sebab kalau kamu dekat juga, maka kamu akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa takthirun li sawadihim wa in kana dhalika li sababi talabi malin fa huwa sa'yun ila haram. Bila kita pergi jumpa orang zalim ni, ianya menyebabkan kita bila kita pergi kepada orang yang zalim, itu bermakna telah kita taksir, kita telah memperbanyakkan puak-puak kumpulan yang zalim ni. Dalam sebuah kalam ulama disebut khabar kat sini, walaupun ada perbahasan mengenai status hadis, disebut khairul umara allazina ya'tuna al-ulama. Sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang datang duduk berteleku mengaji, mengambil pedoman daripada ulama. Wa syarrul ulama allazina ya'tuna al-umara. Seburuk-buruk ulama pula ialah ulama yang datang ke pintu-pintu para pemimpin mengampu bonus, kelebihan itu, kelebihan ini dan sebagainya. Okey. Wa in kana dhalika li sababi talabi malihim fa huwa sa'yun ila haram.
kalau mereka berjalan, kalau seseorang itulah berjalan menggunakan kaki kepada pemimpin untuk mendapatkan harta para pemimpin, maka fahuwa sa'yun ila haram, iaitu berjalan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a li ghaniyyin salihan li ghinah dhahaba thulutha dinih. Barang siapa yang bertawaduk kepada orang yang kaya yang saleh, yang baik, kerana kekayaannya, maka telah hilanglah 2/3 daripada agamanya. Makna hadis ni ialah bila mana seseorang tu dia pergi jumpa orang kaya. Orang kaya tu saleh, orang yang baik. Orang ni pergi jumpa orang kaya tu tujuan apa? Lirinah. Kalau kamu tak kaya, aku tak pergi dah. Okay, kamu kaya, aku pergi. Jadi dia pergi tu lirinahu, kerana kekayaan orang tersebut. Maka disebut oleh baginda Nabi, zahaba thulutha dinih, telah hilanglah 2/3 daripada agamanya. Ada pandangan mengatakan yang dimaksudkan dengan din dalam hadis ini ialah al-adab. Jadi zahaba thulutha dinih maknanya telah hilanglah 2/3 daripada adabnya. Kenapa hilang 2/3 daripada adab? Kerana adab ini ada 3. Pertama, adabun ma'allah. Yang kedua, adabun ma'a Rasulillah. Yang ketiga, adabun ma'a ammatin nas. Adab dengan baki manusia yang lain lah. Jadi adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan baki manusia yang lain. Jadi siapa-siapa yang tawaduk ke atas ataupun dengan seorang ghani, orang yang kaya yang saleh, maka ketika itu dia telah menghilangkan 2 adab dari diri dia. Pertama, adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adab dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah hilanglah 2/3 daripada adab dia, daripada agama dia. Faham tak? Itu sebahagian tafsiran lah kepada perkataan ad-din dalam hadis ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman, daripada Ibnu Mas'ud. Fahadha fi ghaniyyin salihin fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim. Maka Imam Ghazali sebut ini bila mana seseorang tu bertaamul, datang jumpa dengan orang yang kaya yang saleh. Macam mana pula pandangan kamu kalau orang tu datang berjumpa dengan seorang orang kaya yang zalim? Maka hilanglah semua agama tu. Dah tak ada baki satu habuk dah. Faham tu? Okey. Faharaka wa 'ala al-jumlah. Dah selesai dah perbincangan mengenai 7 anggota yang wajib kita jaga. Ada Imam Ghazali, dalam setiap 7 ni Imam Ghazali sebut mata kita kena jaga apa, tangan kita kena pelihara daripada apa, kaki kita kena pelihara daripada apa. Jadi sekarang ni penutup lah, penutup bagi apa nama, penutup bagi apa, penutup bagi al-qawlu al-qismu tsani. Penutup bagi al-qismu tsani, iaitu al-qawlu fi ijtinabi al-ma'asi. Lepas habis penutup ni akan masuk al-qawlu tsalis. InsyaAllah al-qawlu tsalis. InsyaAllah. Jadi Syekh sebut wa 'alal jumlah. Kesimpulannya faharakatuka, gerak-geri kamu, wasakanatuka, diam kamu, bi'adha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala alaik. Diam kamu, gerak-geri kamu dengan anggota tubuh badan kamu tu, itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kamu. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi aslan. Maka jangan gerakkan mana-mana anggota untuk kamu buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'milha fi ta'atillah, dan gunalah anggota yang Allah Taala kurniakan kepada kamu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annaka in qassarta fa 'alaika wabalu wa in shammarta fa ilaika ta'udu samaratu. Wallahu ghaniyyun 'anka wa an amalika wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah.
Dan ketahuilah oleh kamu, bila kamu cuai di dunia ni, tak beramal, maka kesannya ke atas diri kamu sendirilah. Dia tak bagi kesan buruk kepada Allah Ta'ala. Kamu beramal ke tak beramal, Allah Ta'ala tu kaya, tak memberi kesan apa-apa pada diri dia. Wa in syammarata fa ilaika ta'udu samaratu. Kalau kamu bersungguh dalam beribadat, menjaga mata, menjaga tangan, dan menjaga seluruh anggota daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak, maka akan kembali kepada kamu jugalah kelebihan tu, buah dia tu. Tak. Wallahu ghaniyun anka wa an amalik. Allah Ta'ala ni tak perlu pun kepada diri kamu, malah tak perlu pun kepada amalan kamu. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina. Akan tetapi, ni firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Mudaththir ayat 38 disebut, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa yang diusahakan di dunia dulu, rahinah, menjadi apa? Apa nama rahin? Marhun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gadaian. Boleh? Wa iyyaka an taqula inna Allaha karim rahimun yaghfiru dhunuba lil usah fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batilun sahibuha mulaqabun bil hamaqati bitalqib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala alaihi salatu wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Jadi Imam Ghazali sebut lagi, jangan kamu katakan dengan lidah kamu, dengan hati kamu, Allah Ta'ala ni karim, Allah Ta'ala ni pemurah, rahim, pengasihani, yaghfiru dhunub bil usah, Allah Ta'ala ni mengampunkan dosa para pendosa. Tak, jangan kamu sebut perkara lagu ni dengan niat untuk lari daripada beramal. Maknanya kamu kat dunia, amalan baik kamu tinggal, amalan jahat kamu buat. Kemudian kamu sebut innallaha karim, Allah Ta'ala ni pemurah, rahmat kasih sayang Allah Ta'ala ni luas, rahmat Allah Ta'ala tu mendahului kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ayat-ayat yang lain. Tak, kerana apa? Jangan sebut perkara lagu tu, kalam lagu tu. Kerana fa inna hadhi kalimatu haqqin urida biha batilun. Perkataan ni benar, betul lah. Allah Ta'ala tu Maha Pemurah, Maha Pengasihani, kemudian mengampunkan dosa bagi orang yang melakukan dosa. Betul lah ke tu? Ya, rahmat Allah Ta'ala itu mendahului murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul juga. Jadi fa in hadhi kalimatu haqq, apa yang disebut tu betul. Urida biha batil, tapi dikehendaki daripada kalam yang hak itu, perkataan yang hak itu, satu perkara yang batil, yang salah. Wa sahibuha, orang yang bercakap dengan percakapan lagu ni, dapat title khusus daripada Rasulullah, iaitu title bodoh. Sebab dalam sebuah hadis baginda Nabi sebut al-kayyis, iaitu al-dharif, al-zaki, orang yang cerdik, orang yang bijak, bijak sana, bijak sini. Man dana nafsahu, ialah orang yang menghina dirinya, memaksa dirinya untuk menjauhi daripada nafsu al-ammarah bisu. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga orang yang beramal dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai bekal selepas kematian. Wal ahmaqu, jadi orang yang cerdik apa? Orang yang dana nafsahu, orang yang menghina, mengkritik nafsu yang ada pada diri dia, nafsu yang mendorong kepada kejahatan, ataupun nafsu lawamah. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga beramal dengan satu amalan ataupun dengan amalan-amalan sebagai bekal untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Wal ahmaqu, adapun orang yang bodoh itu ialah, siapa dia orang yang bodoh? Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawah. Orang yang bodoh pula ialah orang yang mengikut nafsunya, nafsahu tu maf'ul pertama, hawaha tu maf'ul kedua. Jadi orang yang bodoh ini ialah orang yang mengikut
nafsunya akan hawanya. Gitu. Maknanya bahasa mudahnya orang yang bodoh ni orang yang mengikut nafsu lah. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dalam masa yang sama berharap daripada Allah Taala dengan pelbagai harapan. Nak masuk syurga paling tinggi, nak berduduk dengan baginda Nabi di syurga kelak, nak tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Tak. Tu berharap tu bukan main, tapi amal tak ada. Ini orang yang bodoh. Kita baca sikit lagi berhabis ni. Panjang juga habis. Tak apa. Tak habis dah. Wa'lam anna qawlaka hadha yudahi'u qawla man yuridu an yasira faqihan fi ulumiddin min ghairi an yadrusa ilman washtaghala bil batalah. وقال إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتقرار وتعلم. Ketahuilah perkataan kamu tadilah, perkataan kamu yang kata Allah Ta'ala ni Rahim, Allah Ta'ala ni Karim, Allah Ta'ala ni mengampun dosa. Kamu kata tu dengan niat supaya Allah Ta'ala angkat darjat kamu, ampun dosa kamu. Dalam masa sama kamu buat dosa besar, kamu tinggal perkara-perkara taat. Ketahuilah apa yang kamu sebut tu, kalam kamu tu sama sahaja seperti perkataan kalam seorang pelajar yang nak jadi faqih. Tak, dia nak jadi faqih, nak jadi pakar dalam ilmu agama ni, tapi dia tak belajar. Tak belajar, lepas tu sibuk buang masa, sibuk pergi sana, pergi sini, melancong. Tak. Kemudian dia berkata, Innallaha Karim, Allah Ta'ala ni Karim, pemurah, Rahim, Maha Pengasihani. Tak mampu, Allah Ta'ala ni satu zat yang mampu untuk beri ilmu kepada aku, sebagaimana Allah Ta'ala mampu beri ilmu kepada para nabi, para awliya, tanpa perlu kepada usaha, tanpa perlu kepada takrar, pengulangan ilmu, baca kali pertama, kedua, ketiga, tanpa perlu belajar. Jadi Allah Ta'ala ni Rahim, Karim. Allah Ta'ala ni mampu. Allah Ta'ala ni bagi ilmu kepada Nabi, bagi ilmu kepada awliya dia tanpa belajar. Maka Allah Ta'ala boleh bagi kepada aku perkara yang sama. Tak. Wa huwa ka qawli man yuridu malan. Perkataan kamu tadi mula-mula tadi sama juga seperti mana seseorang yang nak harta. Fataraka al-hirasah wat-tijarah wal-kasba wa yata'attal. Tapi dia tak bekerja, tak bisnes, duduk saja di rumah. Faqala innallaha karim rahim walau khazainus samawati wal ardi wa huwa qadirun ala an yutli'ani ala kanzin minal kunuz astaghniya bihi anil kasbi faqad fa'ala dhalika li ba'di ibadihi. Orang ni nak harta tapi tak bekerja, tak bercocok tanam, tak bisnes, duduk saja di rumah. Dalam masa yang sama dia sebut Allah Ta'ala ni Karim, Allah Ta'ala ni pemurah, Allah Ta'ala ni Rahim, Allah Ta'ala ni kaya, dia ada kunci pembendaharaan langit dan bumi. Allah Ta'ala mampu untuk tunjukkan kepada aku satu tempat yang dipenuhi oleh harta, yang aku boleh ambil saja harta daripada situ. Tapi Allah Ta'ala ni berhak ataupun berkuasa untuk bagi aku harta mungkin dengan perantaraan orang lain. Tiba-tiba ada orang datang bagi kat aku 3-4 juta. Tak. Dengan cara lagu tu aku pun tak bekerja lah. Buat apa kerja? Sebab Allah Ta'ala ni orang yang berkuasa, satu zat yang berkuasa untuk bagi aku harta tanpa aku bekerja. Dan Allah Ta'ala dah buat dah perkara yang sama kepada hamba dia. Tak. Fa'anta idza sami'ta kalama hadzaini rajulaini istahmaqtahuma wa sakhirta minhuma. Kalau kamu dengar kalam dua orang pemuda ni, kamu akan hukum mereka ni bodoh. Dan kamu akan ejek mereka, pelekeh mereka. Tak. Orang nak jadi alim kena belajar. Orang nak jadi kaya kena kerja. Tapi dua orang ni sebut tak apa, tak payah belajar. Allah Ta'ala ni dia boleh bagi kita ilmu tanpa kita belajar. Tak payah kerja. Nanti jadi orang kaya tanpa kerja. Sebab apa? Allah Ta'ala mampu bagi kita harta tanpa kerja. Bila kita dengar lagu tu, kita sebut bodoh dua orang ni. Tak, samalah kita pun bodoh bila mana kita berharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala syurga al-firdaus,
mengharap nikmat yang besar di akhirat kelak, tapi tidak ada amalan. Tu. Wa in kana ma wasafahu min karamillah wa qudratihi sidqan wa haqqan. Jadi kamu akan hukum dua orang tu. Seorang yang nak jadi alim tanpa belajar, seorang lagi nak jadi kaya tanpa kerja, kamu akan hukum mereka ni bodoh, kamu akan pelekeh mereka. Sekalipun apa yang mereka sifatkan itu betul. Mereka sebut Allah Ta'ala ni karim, Allah Ta'ala ni mampu untuk bagi duit, bagi harta, bagi ilmu tanpa kita belajar, tanpa kita kerja. Betul benda tu. Allah Ta'ala memang mampu sungguh. Tak. Tapi menjadi sunnatullah fil alam, nak jadi alim kena belajar, nak jadi kaya kena kerja bersungguh-sungguh. Begitu jugalah nak capai syurga yang tinggi, martabat yang tinggi, kena beramal. Faham tak? Tu. Sebab tu dalam ayat Quran disebut wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyah. Allah Ta'ala menyuruh Sayyidatuna Maryam untuk goncangkan pokok kurma supaya jatuhnya buah kurma. Jadi Allah Ta'ala ni kuasa untuk jatuhkan buah kurma tu tanpa Sayyidatuna Maryam goncangkan pokok. Tapi sebab apa Allah Ta'ala suruh juga Sayyidatina Maryam untuk goncangkan pokok, nak bagi tahu kita apa-apa perkara mesti ada sebab. Itu sunnati, itu sunnatullah. Jadi nak masuk syurga mesti ada amalan. Nak jatuhkan kurma mesti kamu goncangkan pokok. Nak hilang dahaga mesti minum. Nak kenyang mesti makan. Adakah makanan tu yang memberi kenyang? Adakah minuman itu yang memberi hilang dahaga? Tidak. Allah Ta'ala yang memberi kenyang, Allah Ta'ala yang menghilangkan dahaga. Tapi sunnatullah juga menjadikan nak kenyang mesti makan. Jadi Syekh Buti sebut kalau kita nak kenyang tapi kita tak makan atas dasar i'tiqad bukan nasi yang mengenyangkan, itu juga berdosa. Sebab apa? Kita melanggar sunnatullah fil kaun. Fakadzalika yudhiku 'alaika arbabul basair fid din idza talabta al maghfirata bighairi sa'yin laha. Okey. Begitu juga bila kamu berharap kepada Allah dengan harapan yang banyak tapi kamu tidak beramal, kamu akan diketawakan oleh mereka-mereka yang arif billah. Kamu nak pengampunan tapi tidak usaha, akan digelak lah. Digelak ni bukanlah mesti kena gelak sungguh, tapi dipelekeh, dianggap sebagai tok cerdik lah oleh orang-orang yang ashab al-ma'arif. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak adalah bagi manusia itu melainkan apa yang diusahakan di dunia dulu. Wa innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Adapun sesungguhnya mereka itu akan dibalas berdasarkan apa yang mereka usahakan di dunia. Wa yaqul innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang abrar, orang yang benar-benar beriman dengan mengerjakan segala kefarduan dan meninggalkan segala maksiat, lafi na'im, mereka itu berada dalam syurga yang kekal abadi. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang yang kaki maksiat, jenis mereka ni jenis orang yang kaki maksiat, yang sentiasa buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lafi jahim, mereka itu dalam neraka Jahannam. Jadi dalam ayat ini menyebut kepada kita, memberitahu kepada kita tentang amalan kita. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang diusahakan. Jadi kena usaha. Nak balasan baik kena usaha dengan perkara baik, nak balasan buruk, na'udzubillah, buatlah perkara-perkara yang buruk. Innama tujzaun ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya mereka ini akan dibalas berdasarkan apa yang mereka kerjakan di dunia dulu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. فإذا لم تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تفتر فإن رب الدنيا والآخرة واحد وهو فيهما كريم ورحيم وليس يزيد له كرم بطاعتك. Okey, baca. Maka jika kamu tidak meninggalkan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh untuk mencari harta dengan niat nak menjadi alim, dengan niat nak menjadi kaya, tak,
Maka begitulah juga kamu jangan tinggal untuk mencari harta bekalan untuk akhirat. Begitulah. Boleh? Wala taftur, dan jangan kamu taftur. Apa makna taftur? Bi dhammit ta ba'da al-fa, baca taftur. Jangan kamu futur, jangan kamu lemah semangatlah dalam beramal. Fa inna rabbad dunya wal akhirati, kerana sesungguhnya Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat itu wahidun, iaitu Tuhan yang karim. Di dunia karim, di akhirat karim. Di dunia rahim, di akhirat juga rahim. Jadi sebagaimana kamu beramal di dunia, sebagaimana apa tu disebut oleh Imam Ghazali, jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Sebab apa? Tuhan yang pemurah di dunia, Tuhan yang sama yang akan hisap kita di akhirat kelak. Jadi bila kita usaha di dunia untuk mencari harta, Allah Ta'ala bagi duit, bagi harta. Bila kita belajar, Allah Ta'ala bagi ilmu. Maka jangan risau, insya-Allah bila kita berusaha dengan amalan yang baik, Allah Ta'ala juga akan kurniakan syurga Al-Firdaus di akhirat kelak. Walaysa yazidu lahu karamun bi ta'atika, wa innama karamuhu fi an yuyassira laka tariqal wusul ila al-mulkil muqim wan na'im ad-da'im al-mukhalladi bis-sabri ala tarki syahawat ayyaman qala'ila, wa hadha nihayatul karam. Kemudian Imam Ghazali sebut lagi, walaysa yazidu lahu karamun bi ta'atik, dan tidak bertambah bagi Allah Subhanahu wa taala itu kemurahannya disebabkan ketaatan kamu. Tu. Maknanya nak sebut kat sini, Allah Taala tu sifatnya memang karim. Kamu beribadat ke, kamu tak beribadat ke, kamu taat ke, kamu buat maksiat ke, Allah Taala tu karim. Jadi ketaatan kamu tu tidak menambah kekariman, pemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama karamuhu fi an yuyassira laka tariqal wusul ila al-mulkil muqim wan na'imid da'im al-mukhalladi bis-sabri ala tarki syahawat ayyaman qala'ila, wa hadha nihayatul karam. Akan tetapi kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu ialah pada sudut Allah Taala memudahkan kamu untuk sampai kepada tempat yang kekal abadi, yang dipenuhi oleh nikmat, iaitu dengan cara Allah Ta'ala bagi kamu kesabaran untuk meninggalkan syahwat nafsu di dunia yang sekejap ini. Itu. Jadi kat sini Imam Ghazali sebut, ketaatan kamu tu tidak menambah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita tanya, apakah kemurahan Allah? Kemurahan Allah ialah bila mana Allah Ta'ala mempermudahkan kamu untuk pergi ke syurga. Bagaimana Allah Ta'ala permudahkan kita untuk pergi ke syurga? Dengan Allah Ta'ala bagi kekuatan, kesabaran kepada kita untuk meninggalkan maksiat, sementara kita duduk di dunia dalam tempoh yang sebentar. Wa hadha nihayatul karam. Fala tuhaddits nafsaka bitahwisatil battalin waqtadi bi ulil azmi wan nuha minal anbiya'i was salihin, wala tatma' fi an tahsuda ma lam tazra' walaita man sama wa salla wa jahada wattaqa ghufira lah. Kemudian Imam Ghazali sebut lagi, fala tuhaddits nafsaka, jangan kamu terpedaya, ataupun jangan kamu bercakap kepada diri kamu sendiri dengan tahwisatil battalin. Tahwisat ni makna tazyin al-battalin. Jangan kamu terpedaya lah, bahasa kita mudahnya, jangan terpedaya dengan ucapan-ucapan orang yang malas beramal. Contohnya ada satu kelompok yang malas beramal, mereka ni sering sebut Allah Ta'ala ni Rahim, Allah Ta'ala ni Karim, Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, Allah Ta'ala ni Maha Pengasih, Allah Ta'ala ni boleh bagi syurga kepada kita tanpa kita beramal. Jangan terpedaya dengan kalam tersebut. Malah waqtadi bi ulil azmi wan nuha, malah kamu ikutlah, jadikanlah panduan
dengan orang-orang yang mempunyai keazaman yang tinggi dalam beribadat dan juga orang-orang yang mempunyai nuha, iaitu akal. An-nuha maknanya al-uqul, jamak kepada nuhyah. Jadi kamu kena ikut orang yang mempunyai keazaman yang tinggi dalam beribadat, orang yang mempunyai akal daripada kalangan para nabi, para salihin. Jangan kamu tamak untuk menuai apa yang kamu tidak tanam di dunia. Faham tak? Selesai kat situ. Fahari jumalun mimma yang bagi an tahfadha anhu jawarihaka zahirah. Ini satu perkara yang ini satu jumlah ataupun ini jumlah-jumlah ataupun ini perkara-perkara yang sewajarnya yang wajib kamu jaga anggota badan kamu daripada melaksanakan dia. Wa a'malu hadzal jawarih innama tatarashah min sifatil qalbi fa in aradta hifdzal jawarih fa 'alaika bi tathhiril qalbi fa huwa taqwal batin. Kemudian Imam Ghazali sebut amalan-amalan anggota yang zahir ini terzahir berdasarkan sifat hati. Maka kalau kamu nak jaga anggota badan kamu yang zahir ini daripada perkara maksiat, maka kamu kena bersihkan hati kamu. Kerana pembersihan hati itulah dianggap sebagai taqwa al-batin. Wal qalbu huwal mudghah allati idza salahat. Boleh baca dua, salahat dan juga saluhat. Yang lebih ashhar ialah salahat. Dia baca saluhat pun betul lah. Wal qalbu huwal mudghatu allati idza salahat salaha biha sairul jasadi wa idza fasadat fasada biha sairul jasadi. Hati ialah satu ketulan darah yang bila ia baik maka baiklah seluruh anggota badan. Bila dia jahat, dia buruk, maka jeleklah seluruh anggota-anggota badan. Fashtaghil bi islahihi litusliha bihi jawarihak. Maka sibukkanlah kamu dengan mengislah hati supaya bila mana hati kamu dah baik, dah diislahkan, maka kamu punya anggota juga akan menjadi baik. Wa salahuhu yakunu bi mulazamatil muraqabah. Dan kebaikan hati itu, kecantikan hati itu dapat diperolehi dengan cara mulazamatul muraqabah, sentiasa kita melazimi muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Mana muraqabah kat sini ialah istihdharul qalbi ma'allah wa insiraful himam ilaih. Sentiasa istihdhar dalam hati, Allah Ta'ala sentiasa memandang kita. Begitu juga kita memalingkan seluruh kesungguhan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi disebabkan Imam Ghazali menyebut nak menjaga anggota yang zahir, yang 7 tu. Apa dia? Mata, telinga, lidah, kaki, perut, kemaluan dan juga tangan, ialah dengan cara memperbaiki hati. Maka selepas ini Al-Imam Al-Ghazali akan masuk pula perbahasan tentang maksiat-maksiat hati. Al-qawlu fi ma'asi al-qalb. Jadi insya-Allah yang ini kita sambung pada perbahasan akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sikit.